Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. So, seperti biasa, jika audio jelas, boleh tolong maklumkan kepada saya, share ramai-ramai. Dan sertai Telegram saya, ya, jangan lupa, Regi JC Rita Udin. Jadi, ada banyak persoalan yang telah diajukan kepada saya berhubung dengan pendedahan Sirul di Australia, ya. Sepintas lalu, Sirul ni telah didapati bersalah oleh mahkamah dalam pembunuhan Al-Tantuya Syaribu dan telah dihukum gantung, ya. Namun dia telah melarikan diri ke Australia, dan di Australia dia pihak immigration telah membuat tahanan khas kepadanya, tetapi membenarkan dia untuk terus di sana dan tidak perlu balik kerana Australia menentang, ya, hukuman gantung, mati dan sebagainya. Tetapi akhirnya Sirul sekarang bebas sedikit, dia boleh bergerak, tetapi dengan sekatan-sekatan tertentu. Dia bukan lagi tahanan immigration. So itu cerita dia. Dan baru-baru ini ada dilakukan satu temu ramah meletup oleh Sirul, saya kira di Australia, di mana Sirul membuat pendedahan dan menamakan seorang peguam yang merupakan ahli UMNO yang kononnya telah memberitahu dia untuk membuat satu video, dan kemudian dia ditawarkan 1 juta untuk tutup mulut, dan ada penglibatan pemimpin tinggi dalam kabinet, ya, dan sebagainya. So sebenarnya pendedahan spesifik tu, ada orang terlibat dan ke tidak terlibat ke apa, itu bukan tujuan saya nak ulas, ya. Itu bukan tujuan saya ulas. Untuk memberi anda sedikit konteks dalam mengapa saya nak ulas, lama dulu Sirul ni pernah keluar masa zaman Mahathir menjadi Perdana Menteri semula, ya, lepas 2018. Kalau anda masih ingat, Sirul ada keluar satu akuan bersumpah baru, di mana ada pendedahan-pendedahan tertentu dibuat, rentetan peristiwa dan sebagainya. Kemudian kereta tu mereka bawa Al-Tantuya ni whatever lah, dia dapat arahan daripada seorang bernama ini, bernama itu, ya. So sebenarnya pendedahan yang dibuat ni bukannya baru, tetapi dulu dia ada buat satu akuan bersumpah. Apa yang saya perhati ialah apa yang dia dedahkan di sini, dulu dia tak dedah dalam, ada benda lah dia dedah, ada benda dia tak dedah dalam akuan bersumpah. Jadi dia buat dua pendedahan berasingan, satu dalam akuan bersumpah dulu, kemudian dalam temu ramah ini, tetapi tak konsisten dari sudut apa yang dia dedahkan. So kalau dulu akuan bersumpah tu kononnya untuk membersihkan nama dia, untuk menceritakan yang benar dan sebagainya, why masa tu dia tak dedah benda yang dia dedah sekarang? So di situ saya dah nampak satu percanggahan. Sebab anda kenal diri saya, ya, saya hanya minat benda kebenaran, dan saya tak kisahlah sama ada ia melibatkan pemimpin mana, tetapi saya nampak ada percanggahan. So di situ tanda soal pertama. Okey. Kedua, masa Sirul keluarkan akuan bersumpah itu, saya walaupun pada ketika itu saya menentang Najib Razak, tetapi pada satu sesi live saya mempertahankan Najib Razak kerana hujah saya mudah. Sirul sudah didapati bersalah menerusi proses perundangan di negara kita, dan dia duduk di Australia. Australia, dia hanya dia tidak menentang keputusan mahkamah dan sebagainya, cuma hukuman tu dia ada problem, iaitu hukuman mati. So mengapa tiba-tiba kita perlu layan satu akuan bersumpah daripada Sirul, sedangkan dalam proses perundangan yang lengkap banyak perkara tu tidak didedahkan di dalam mahkamah. Cuba bayangkannya, anda di dalam mahkamah dan anda berdepan dengan hukuman, kemungkinan digantung, ya, kemungkinan akan dikenakan hukuman gantung. Semestinya anda nak selamatkan nyawa. So anda akan dedah semua. Tapi Sirul kata dulu dia tak dedah sebab dia takutkan nyawa. Itu pun tak masuk akal, sebab kalau anda dedah, awak kata awak takutkan nyawa awak, tapi kalau awak tak dedah, nyawa awak pun akan pergi melayang, sebab awak mungkin akan digantung. So situ pun ada kepelikan. Ketiga, saya tak tahu sebabnya, saya tak nak cerita sebabnya, saya tak nak cerita pegawai mana, tetapi saya ada pihak polis minta bantuan saya. I do not know why. Tetapi akuan bersumpah tu, dia minta saya komen. Mungkin dia rasakan saya ni
boleh komen ke apa kan. So saya ambil akuan bersumpah itu dan saya meneliti akuan bersumpah itu baris demi baris, ayat demi ayat, dan hampir setiap perenggan saya ada komen dalam pen merah. Banyak komen dia, komen demi komen, seluruh akuan bersumpah itu dan saya menjelaskan tentang mana saya memerangkap Sirul menipu ataupun tidak konsisten dalam pendedahan dia. Dan kemudian saya serahkan balik kepada pihak berkenaan. Sekarang pun saya dah lupa sebenarnya pihak mana spesifiknya, nama dia nama ni, tapi dia kira ada pangkat tinggi lah. Okay. So polis pun minta bantuan untuk pendapat lah, apakah komen saya berkenaan akuan bersumpah tu. So akuan bersumpah tu banyak pencanggahan. Keempat, sidang live yang sidang video yang dibuat di mana Sirul mendedahkannya bukan hanya bercanggah dengan akuan bersumpah. Mengapa tiba-tiba pihak Australia memberi dia ruang membuat benda tu, sedangkan masalah Australia hanya berkenaan hukuman. Ya, jadi secara tidak langsung pihak luar negara yang telah menganjurkan sesi itu seolah-olah nak beri ruang kepada Sirul untuk menceritakan sesuatu, sedangkan di luar negara tu, negara tersebut tahu bahawa proses perundangan kita sudah mendapati Sirul bersalah, ya, dan tiba-tiba dia hendak beri ruang kepada Sirul. Itu menunjukkan negara tersebut, pihak kerajaan di negara tersebut tidak menghormati undang-undang di Malaysia. Alasan mereka untuk membenarkan Sirul di sana adalah kerana mereka menentang hukuman, tetapi mereka beri ruang. Jadi bagi saya nampaknya mungkin ada satu konspirasi. Adakah ia melibatkan orang-orang sini atau pemimpin-pemimpin sini yang hendak meletupkan kembali isu Sirul dengan Altantuya ni? Adakah ia melibatkan pemimpin-pemimpin sama ada dari dalam kerajaan ke luar kerajaan itu, saya tak tahu, yang ingin menimbulkan kembali satu konspirasi? Sebab kalau awak fikir, pendedahan Sirul ni tak ada makna dari sudut perundangan Malaysia. Ya. Kalau dia ada bukti baru, ya, dia boleh menerusi proses perundangan Malaysia, namun sukar sebab semuanya sudah lengkap. Dan kalau benar apa yang dia dedahkan itu dan dan kalau benar dia boleh mendedahkannya dulu tetapi tidak mendedahkannya, so sukar bagi Sirul untuk mendapatkan untuk diberi peluang untuk menceritakan semula di peringkat mahkamah. Ya, sebab alasan dia beri kenapa dia tak cerita dulu, dia kata dia takutkan nyawa dia. Tetapi kalau dia tak logik, sebab kalau dia tak beritahu apa yang dia tahu, dia memang akan dihukum gantung. So nampak sangatlah ada banyak tak kena dalam isu Sirul ini. Dan hakikat bahawa dia telah diberi ruang untuk menceritakan sesuatu yang dia gagal ceritakan di mahkamah, dan hakikat bahawa ini merupakan satu perbicaraan di mahkamah sosial oleh sebuah negara yang sebenarnya tahan Sirul di sana bukan sebab dia tak setuju dengan penghakiman, tapi dia tak setuju dengan hukuman gantung. Ada tanda-tanda berlaku satu konspirasi lah untuk menyuburkan semula isu Sirul dengan Altantuya ni. Dan tanda soalnya, adakah ianya melibatkan juga orang-orang di sini yang cuba mengapi-apikan atau menghidupkan kembali bara skandal tersebut, ya, untuk tujuan politik mungkin. Ya, mungkin takut Najib diampunkan ke apa ke, ya, dan kemudian Najib jadi ancaman ke apa ke, saya tak tahu. Tapi dalam babak Sirul ni, walaupun dulu saya menentang Najib, tetapi dalam babak ni bila keluar SD dia, saya memberitahu jelas Sirul menipu. Okey. Siapa arahkan itu semua saya tak nak tahu, saya tak nak ambil